Okey, sekarang ni kita nak persembahkan Ahmad Syarizal Sani dan juga Ben. Hello, guys, ladies. welcome to the show. Confused sikit lah. Ni Manchester Derby ke ataupun Manchester United lawan Newcastle United? Okey. Nampak belum start debate dia dah start dah bagi dah tapi Confused. Okey, tapi kita tak nak lengahkan masa. Kita nak dive in terus dengan Manchester Derby ni, Matt. Kita nak start dengan awak dulu lah sebab MU baru kalah dengan Leipzig, turun pergi Europa League. Dengan kekalahan hari itu, awak rasa kacau tak momentum United untuk Derby ni sebenarnya? Tak kacau kerana kalau kita tengok trend United di bawah Ole, sehari sebelum keluar berita-berita bahawa dia akan dipecat keesokan harinya, pada waktu itulah Manchester United paling bahaya dan sudah terbukti berapa banyak kali dah season ni Ole kena sack lah, Ole is getting sack in the morning lah, in the night lah, United akan menang. Dan yang paling penting, lupakan rekod main kat Old Trafford musim ni. Kita tahu kita kalah dengan Palace, dengan Spurs, dengan Arsenal, seri dengan Chelsea. Kalau saya jadi Ole, saya akan cakap dengan anak buah, anggap saja main dekat stadium MBPJ. Ben, ada apa nak tambah pasal tu in terms of United punya momentum? Secara jujurnya lah aku nak cakap dengan Ahmad, sebab Ahmad cakap tadi macam Man U lawan Newcastle kan. Tapi aku tengok baju Ahmad dah umpama satu berkabung sebab United terkeluar daripada monumental failure orang panggil dalam saingan Champions League, tidak layak ke round of 16, memerlukan satu mata dalam last 2 games. Itu pun orang tak boleh buat. Lepas tu satu lagi adalah faktor, saya tengok baju dia ada unsur hitam putih. So mungkin dia support Newcastle. Sebab Newcastle punya game betul-betul sebelum Man U punya game. So aku tak tahu, mungkin dia dalam hati, dalam diam ada macam menaruh feeling terhadap Newcastle ke apa. Itu pendapat aku lah. Tapi cerita pasal Ole dan juga Manchester United, realistically kalau dia turunkan formasi yang sama seperti mana lawan dengan Leipzig hari tu, aku tak yakin yang diorang akan dapat apa-apa result. Yes, given the fact that Ole Gunnar Solskjaer ada rekod yang baik dalam pertemuan-pertemuan seperti last season, did the double over Manchester City. Tapi harus diingat kau baru skor 3 biji dekat Old Trafford. Pada waktu yang sama kau punya win percentage baru 21% dekat Old Trafford. And City in the last 7 away games in 9 seasons menang dekat Old Trafford. So tu je aku nak remind. Matt, takkan nak diam je, Matt. Okey, kalau kata nak sembang nombor dan fakta, boleh je cakap ini merupakan derby yang ke-183. Kali pertama derby antara United dan City ini dipertandingkan pada 12 November 1888 dan United sudah pun memenangi 78 daripada pertemuan tersebut. Itu kalau kita nak cerita pasal nombor lah. Tapi kalau kita tengok Ole lawan Pep, sudah ada rekod 3-1 dan saya percaya rekod itu akan diteruskan. Berbalik cerita pasal formation Ben sebutkan, saya setuju, tapi pemain-pemain diturunkan Ole itu kena tepat. Saya percaya pada waktu ini David De Gea tu dah elok-elok dah diletakkan di bangku simpanan. Masukkan Dean Henderson, Pogba kalau tak ada dalam substitute bench pun tak apa. Tapi yang bahayanya tak ada Fred ni. Selalu gandingan, kalau ada gandingan Fred ni, yang McTominay dan juga Fred ni yang menjamin kemenangan buat United. Tapi saya percaya kalau turun dengan 3 serangkai di midfield iaitu Bruno Fernandes, McTominay dan juga Donny van de Beek, saya percaya kemenangan akan menjadi milik Manchester United lah. Okay, Matt, you lepak jaga situ. Ben, you so much hate on Manchester United dengan muka kenyang you, Ben. I nak tanya sikit. City so far unbeaten in 5 games for all competition. What do you think? Pep dah jumpa balik touch dia dengan tim dia ke macam mana? Kalau kau tengok statistik yang menunjukkan gol-gol City sepanjang 7 game yang pertama dengan 5 game yang terakhir, ternyata City dah kembali sebagai force yang diorang pernah lakukan pada musim lepas. Kau tengok dengan jaringan gol demi gol dari segi dia punya scoreline dalam perlawanan-perlawanan yang lepas 5-0, 5-0 dan sebagainya. Itu dah bagi aku dah nampak yang City walaupun tanpa Aguero ada jawapan dengan player-player midfield diorang. Satu je aku risau sebab Ferran Torres dia sangat-sangat prolific di peringkat Europe, tapi apabila bermain dalam liga so far aku tak nampak lagi dia punya, bukan dari segi goal scoring saja tapi dari segi overall gameplay dia. Dan benda yang aku risau dalam game ni untuk City adalah keupayaan Raheem Sterling untuk deal dengan Aaron Wan-Bissaka. Sebab kalau kau tengok sebelum ni statistik dan juga yang lepas menunjukkan bahawa Wan-Bissaka tahu macam mana nak kontrol Raheem Sterling. Kalau lain cerita lah kalau Manchester City ada Angelino kan, seperti mana Angelino buat dekat Wan-Bissaka ketika game lawan Leipzig, 3-3 gol daripada belah dia. So
Kalau dengan tak adanya Angelino, of course kita orang tahu dia on loan kat sana. So Sterling memainkan peranan yang sangat-sangat penting pada hari ini. Dan pada waktu yang sama aku yakin kalau John Stones pun mempamerkan aksi yang terbaik sebab dengan cerita dia diberi kepercayaan melebihi Aymeric Laporte untuk game pada hari ini juga. So dia memainkan peranan penting dengan Ruben Dias dekat central defence juga tu. Man, muka macam nak tambah apa-apa, Man. Tak, kalau nak petik Angelino kat RB Leipzig, baik dia petik Carlos Tevez, Craig Bellamy ke yang dari Legend City dulu. Tak, itu je nak cakap, tak puas hati lah dia petik nama macam tu. Okey, Masalah ni kau petik benda yang berlaku. Sabar kawan-kawan. Dah Tak, bergurun kalau lama tu. tadi dah kata kalau Sekarang ni kau cerita nombor. pasal benda yang Tak, berlaku sekarang, betul? Kalau cerita nombor sekarang pun City bawah United, cerita pasal gol gol sekarang ni pun sama je, 19 gol, cuma United je kurang bijak dalam defending, bolos 17. Itu je perbezaan dia. Perbezaan dia adalah defending. Kalau hari ni Harry Maguire, Victor Lindelof, sama ada Luke Shaw pun atau Alex Telles dan Wan Bissaka ni bijak, maka City takkan menang. Itu je cerita dia. alright. Dia Okey, bukan tapi berkaitan pada player, bro. Ben, Aku percaya semuanya Ben, sabar. terletak kepada kau punya set up daripada manager kau sendiri yang nampak clueless. Kalau Ole sendiri tak tahu taktik dia, kalau Ole sendiri tak tahu taktik dia sendiri, and dia sekejap nak main 3-4-1-2, kejap Ben kau tak nak main relax. 4-2-3-1, and then kau bagi players engkau free spirit to roam apa-apa semua sebab dia tak tahu apa nak buat dalam training, dan kita takkan nampak kejayaan Manchester United pada kali ini kalau dibandingkan dengan game-game yang lepas. Nak cakap sikit je. Kalau kata nak petik manager clueless lagi Alex Bruce pada ketika ini. Silakan Didi dan juga Irfan untuk soalan seterusnya. okey. Aku sendiri Ben, tak support manager Newcastle Ben, Steve Bruce. So Ben. memang aku tak nak pinjam English Ben. Oh, Ben. okey, Ben ni kan? since kita dah cerita pasal manager, okey, persoalannya ramai yang dah tanya. Kalau Ole kalah lawan City game malam ni, patut atau tidak Ole kena sack? Matt dulu, patut ke tidak? Tak patut. Yang geng-geng Ole out ni nak apa sebenarnya? Ni memetik kata seorang sahabat yang cukup baik. Nak apa lagi? Kan kita bagi dia masa, kita dah pernah ada Louis van Gaal, dah pernah ada David Moyes, kita dah pernah ada Jose Mourinho. Apa salahnya kita bagi peluang kepada Ole Gunnar Solskjaer ni? Kalau kita tengok Sir Alex Ferguson dulu, kalau zaman Sir Alex Ferguson dulu ada Twitter, dah lama dia kena pecat. Ambil masa 4 musim untuk dia bina dinasti di Old Trafford. Jadi bagi masa kepada Ole, kalah ke menang ke seri pagi ni, saya percaya dengan projek Ole. Later, tapi itu sesuatu yang all Manchester United did before, tapi they got found out against RB Leipzig, and aku rasa ini permulaan sebenarnya. Magic yang Ole hasilkan setiap kali bertemu dengan tim top 6, aku rasa akan terhenti di sini, dan aku yakin Manchester City akan mendapatkan kemenangan untuk membuktikan kelemahan dan akan membuktikan dan menunjukkan apa yang lemah tentang tactical Ole pada ini. Kau fikirlah sendiri, manager mana yang kecut pergi letak 2 holding midfielder weh, sama ada Matic, McTominay atau Fred atau Matic. Itu terang-terang menyatakan Nagelsmann sendiri melihat itu sebagai satu kelemahan, dan dia take advantage dalam game bertemu dengan Leipzig. Alright. Nampaknya Okay, Ben Ben. masih tak boleh nak move on lagi dengan game Champions League. Kita cerita pasal Liga Perdana Inggeris, Ben, English Premier League. Di mana Ole tahu apa Talking yang about world class dilakukan. teams, bro. Yeah, this is world class team. Manchester United is a world class team. It's a better team than Newcastle United. Okay, sekarang kita cerita Manchester United In your face, lawan Ben. Manchester City, bukan RB Leipzig ke, bukan lawan Newcastle United. Newcastle United pun dah kalah United season ni. Ole trust dengan forward players dia, Rashford, Cavani sama ada dia main ataupun tidak, Greenwood. Sebab itulah dia turunkan 2 holding midfielder supaya Bruno Fernandes tu boleh mainkan peranan dengan lebih selesa. Masalah dia, saya cakap, kalau ada players macam Pogba ni yang tak function, dan David De Gea yang sering melakukan kesilapan di bahagian defense. Kalau Ole berani, ini satu pandangan saya setujukan, kadang dia tak berani nak ambil keputusan suka. Kalau Ole berani drop players macam De Gea, drop players macam Pogba, dan saya percaya dia akan tahu best 11 dia untuk function mengikut falsafah yang dia ada. Alright, Aku tak Matt, nampak benda Ben, tu. Gentlemen. kita akan habis tak lama lagi. So, a very short one, prediction, one-liner je. Matt, siapa akan menang? Manchester United lah. City score dulu tapi United will always win lah. Okay, Ben. Aku yakin ini adalah permulaan untuk pasukan Manchester United di mana Ole Gunnar Solskjaer akan ditemui dari segi kelemahan-kelemahan dia dan akan nampak ketara dalam game ni. Aku yakin dia bukan high scoring game, tapi aku yakin City akan menang 2-1 dekat Old Trafford. Okay, baik. Itu Ben, prediction daripada Ahmed dan aku Ben. cadangkan kau tidur, kau tidak call line pagi lagi bagus sebab kau akan terkejut dengan keputusan dia, United menang. Alright, okay. Ahmed, Thank you, Ben, guys. thank you very much join debate ni.